Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 27 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Orang ramai mempunyai tempoh sehingga 31 Disember ini untuk memperbarui cukai jalan kenderaan dan lesen kenderaan motor LKM bagi mengelakkan sebarang tindakan undang-undang. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Adli Fadli Ramli berkata, sekiranya tiada arahan daripada kerajaan untuk menyambung tempoh moratorium yang akan tamat pada tarikh berkenaan, pihaknya akan mengambil tindakan berdasarkan pertukan undang-undang sedia ada. Tapi buat masa sekarang, kita ingin menasihatkan, kita mengingatkan orang ramai, datanglah. Pejabat-pejabat JPJ sekarang akan buka pada hujung minggu, dan juga kita juga pada hari biasa pun kita lanjutkan tempoh. Kalau tidak hari biasa kita sehingga pukul 4 ya. Ya, betul. Sekarang kita dah lanjutkan sehingga pukul 5 petang. Masuk UTC tu. Ya? Masuk UTC. Termasuk UTC. JPJ di UTC. Jadi memang ada banyak tempat untuk orang ramai datang. Selain daripada itu, online pun boleh. Jadi memang kita bagi peluang lagi lah. Katanya sekiranya berlaku suasana kesesakan dan serbuan luar biasa, orang ramai pada minit-minit terakhir di kaunter JPJ untuk memperbaharui LKM, pihaknya bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Menurut Tuan Adli Fadli, sehingga 15 November lalu, 3.78 juta kenderaan di negara ini didapati masih belum memperbaharui lesen kenderaan motor LKM. Beliau berkata demikian dalam sidang media menerusi operasi bersepadu JPJ di Tol Sungai Besi arah utara dan selatan lewat malam tadi. Sementara itu, ID berkata 3,210 kenderaan telah diperiksa dalam operasi bersepadu yang disertai anggota JPJ dari Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan, dan 596 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Semua kenderaan pengiring konvoi atau marshal tidak dibenarkan sama sekali untuk mengawal lalu lintas tanpa pembabitan pihak polis. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim menegaskan penggunaannya dalam sesuatu pertandingan konvoi atau apa jua program perlu dengan kehadiran anggota polis. Katanya pengguna jalan raya boleh mengingkari perintah marshal ini sekiranya mereka melakukan tugas-tugas trafik seperti meminta memberikan laluan, memberhentikan kenderaan di persimpangan jalan, melencongkan kenderaan anda dan pelbagai lagi. Jelas beliau Akta Polis 1967 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 memperuntukkan dengan memberikan kuasa kepada pegawai polis, pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan warden trafik pihak berkuasa tempatan PBT untuk mengawal lalu lintas di jalan awam. Sebelum ini, tular video menunjukkan aksi marshal mengawal dan memberhentikan kenderaan awam di persimpangan lampu isyarat Suabetong, Port Dickson 20 November lalu. Datuk Mat Kasim menegaskan, individu atau kumpulan yang membuat tindakan memberhentikan, mengawal atau melencong kenderaan di jalan awam tanpa sebarang kehadiran anggota polis akan diambil tindakan. Berita seterusnya, murid sekolah rendah diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 mingguan secara bergilir mulai Isnin ini bagi mengelakkan wujudnya kluster pendidikan. Menteri Kesihatan Khari Jamaluddin Abu Bakar berkata, langkah berkenaan adalah sebahagian daripada strategi pengujian COVID-19 kebangsaan dan menyasarkan kepada murid-murid di bawah usia kelayakan menerima vaksin. Salah satu perkara daripada National Testing Strategy yang ingin saya umumkan hari ini adalah keperluan untuk sekolah-sekolah rendah. Sekolah-sekolah rendah iaitu di mana murid-murid adalah di bawah usia kelayakan untuk menerima vaksin, perlu melaksanakan ujian mingguan sekurang-kurangnya kepada 10% sampel daripada pelajar-pelajar sekolah yang ada di sekolah tersebut, dan mereka buat ujian secara bergilir pada sampel yang berbeza-beza setiap minggu. Beliau berkata demikian dalam sidang media KKM semalam. Khari juga menjelaskan bahawa ujian saringan secara bergilir-gilir dilakukan kepada sampel berbeza setiap minggu bagi melihat wujud kesan gejala atau sebaliknya. Bergejala mesti test.
Tetapi tidak bergejala pun di sekolah rendah mesti buat sampel testing 10% daripada populasi pelajar-pelajar untuk memastikan bahawa tidak wujud apa-apa kluster di peringkat sekolah. Sementara itu, penjaga dan pelawat kini dibenarkan melawat pesakit di semua kemudahan kesihatan Kementerian Kesihatan KKM berkuat kuasa serta-merta. Khairy Jamaluddin berkata kebenaran itu bagaimanapun diputuskan untuk beberapa kategori pesakit yang sedang menerima rawatan. Setelah mendengar rintihan daripada rakyat berkenaan dengan polisi lawatan bagi penjaga dan pelawat di hospital KKM, kita telah pun putuskan bahawa untuk beberapa kategori pesakit, sebagai contoh pesakit yang mengidap penyakit kritikal yang memerlukan penjagaan paliatif, yang pesakit yang tenat, kurang upaya, warga emas yang memerlukan bantuan komunikasi, pesakit kanak-kanak, ibu dalam proses bersalin dan sebagainya, Kementerian Kesihatan Malaysia akan membenarkan pelawat dan penjaga dan garis panduannya akan kita keluarkan kepada hospital-hospital kita. Tambahnya, arahan berkenaan dikeluarkan disebabkan tidak ada garis panduan yang ditetapkan oleh pihak hospital berhubung perkara itu. Malah jika ada, ia berbeza-beza. Beliau juga menegaskan bahawa langkah membenarkan penjaga dan pelawat untuk menemani pesakit adalah wajar. Strain baharu COVID-19 B11529 diisytiharkan sebagai varian membimbangkan VOC dan dinamakan semula sebagai Omicron. Ia yang pertama kali dikesan di Afrika Selatan, berada dalam kategori varian COVID-19 yang sama dengan Delta, Alpha, Beta dan Gamma. Dalam kenyataannya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan pihaknya mengambil masa beberapa minggu lagi bagi melihat sama ada berlaku sebarang perubahan dari segi kebolehjangkitan, keterukan atau implikasi terhadap vaksin COVID-19, ujian saringan dan rawatan. Varian itu mempunyai sejumlah besar mutasi di mana sesetengah adalah membimbangkan. Perubahan klasifikasi itu menyusul selepas mesyuarat tergempar diadakan secara maya oleh Kumpulan Penasihat Teknikal WHO mengenai evolusi virus SARS-CoV-2. Varian itu kali pertama dilaporkan kepada WHO dari Afrika Selatan Rabu lalu dan dalam tempoh beberapa minggu ia meningkat secara mendadak. Harga pasaran sayur di Melaka dikesan terus meningkat sehingga 50% susulan bekalannya yang dikatakan berkurangan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet Shipi Melaka, Norina Jaafar tidak menolak punca kenaikan itu, antaranya disebabkan perubahan cuaca pada musim tengkujuh dan kos pengangkutan. Beliau berkata hasil tinjauan yang dilaksanakan pihak penguatkuasa mendapati antara sayur-sayuran yang naik harga ialah brokoli, cili merah, sawi dan kobis dengan anggaran antara RM2 hingga RM4 sekilogram. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan hampir 60% bekalan sayur di Melaka diperoleh daripada negeri lain iaitu Selangor, Pahang, Johor dan Negeri Sembilan. Namun begitu, katanya secara keseluruhan bekalan sayur-sayuran di Melaka adalah mencukupi. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.